Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Penawar bagi Hati. Hati yang sakit, hati yang leka, hati yang luka, hati yang lalai, semuanya memerlukan kepada penawar. Kerana inilah penawar dianya. Apa cara? Di antaranya yang kita masuk pada perbincangan kita pada kali ini, iaitulah bab yang kelima daripada perkara-perkara yang perlu dihiaskan. Hati kita perlu dihiasi dengan 10 perkara. Yang kelimanya pada menyatakan syukur. Syukur. Apa dia syukur? Kita selalu sebut syukur, syukur. Apa dia syukur? Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala yang memberi manfaat Allah Ta'ala dengan dia. Macam mana memalingkan ini? Maksudnya kita palingkan nikmat, ataupun kita hadapkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini ke jalan yang diredai oleh Allah. Itu maksud memalingkan. Memalingkan oleh hamba, yakni menghadapkan oleh seorang hamba Allah Ta'ala itu segala perkara yang memberi manfaat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, alat-alat yang bermanfaat ini, daripada pendengaran, telinga, penglihatan, mata, kaki dan tangan dan lainnya, kepada perkara yang dijadikan kerananya. Allah Ta'ala jadikan mata, telinga, tangan, kaki, mulut ni untuk apa? Maka kita hadapkan semua wazifah, semua tugas-tugas anggota kita ni kepada jalan yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Seperti memalingkan ia. Memalingkan maksudnya menghadapkan ia akan pendengarannya kepada mendengar Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau dulu telinga kita ni dengar macam-macam. Bangun pak tidur dengar muzik, nyanyi-nyanyian, lagu-lagu. Keluar daripada rumah pergi kedai kopi dengar orang mengumpat. Tak ada benda dia baik. Maka tanda kita syukur itu kita tukar, kita palingkan pendengaran kita daripada maksiat kepada benda yang baik, seperti mendengar Al-Quran. Hari ni beli kaset ke CD ke Al-Quran, letak dalam kereta, letak dalam rumah, kita pasang siang dan malam, jangan tak pasang. Dan hadis, kita dengar hadis Nabi SAW, baca, belajar saja hadis. Dan ilmu yang memberi manfaat, pergi cari ilmu di masjid, di surau, di balasah, di kelas-kelas pengajian Islam ilmu, maka ini dia panggil mendengar ilmu yang bermanfaat. Dan seperti memalingkan akan kakinya, menghadapkan kakinya kepada berjalan ke masjid. Dulu kita berjalan pergi sana sini, hari ini kita tukar channel kita, berjalan menuju ke masjid. Atau kepada mengerjakan ibadah haji. Ini contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Kita jalan palingkan, gunakan kaki kita ni untuk pergi bantu orang susah, menolong orang-orang yang memerlukan, pergi ke majlis ilmu. Ini semua menggunakan anggota kita ke jalan yang diredai. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi orang kafir kerana meninggalkan agama Islam. Tangan kita ni kuasa, kita boleh guna dia untuk nak berperang dengan orang-orang yang menentang Islam. Bukan semua kafir yang lawan Islam, ataupun orang munafikin, atau siapa saja yang nak mengancam Islam, kita perang lawan dia. Ataupun kita guna tangan kita ni untuk bantu orang, untuk tolong orang. Jadi semua wazifah yang baik-baik. Itu contoh. Maknanya kita palingkan, kita tukar, kita halakan semua anggota kita ni ke jalan yang diredai oleh Allah. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Setinggi-tinggi pangkat duk mana? Syukur. Kita telah belajar dah 5 dah adab-adab yang baik. 4 dah. Sebelum daripada syukur ni apa dia? Mula-mula sekali taubat.
Kemudian khauf, takut pada Allah. Kemudian zahid ataupun zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Kata Tuan Syekh kita ni, syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada zahid dan khauf dan lainnya. Kenapa? Ini soalan dia. Kerana syukur itu dimaksudkan akan dia pada dirinya. Syukur ni untuk kita. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Bersalahan, berbeza, sabar, dimaksudkan daripadanya akan mengerasi, melawan hawa nafsu. Sabar nak lawan hawa nafsu. Syukur ni untuk diri kita. Dan bersalahan dengan khauf, berbeza dengan takut, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan menghalau akan takut itu segala pangkat yang dimaksud. Maksud dengan takut, khauf tadi, kita halalkan pula kerja kita kepada Allah. Dan bersalahan dengan zahid, maka iaitu dengan yang dimaksud daripadanya, daripada zahid itu lari daripada dunia. Nak lari daripada dunia, zahid. Yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang dimaksud. Maknanya dulu kita lalai, maka kita zahid. Zahid itu nak lari daripada terlalu terikat, terlalu terikut-ikut dengan dunia. Jadi apa sebabnya syukur ini termasuk di dalam benda perkara yang paling atas daripada 4 perkara tadi. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia dalam syurga. Ini sebab dia. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok. Pelajar-pelajar semua perhati baik-baik. Syukur ini, kita duduk dalam syurga pun mesti syukur lagi. Hak lain-lain tadi, taubat. Orang dalam syurga tak taubat dah, tak ada dosa. Kalau ada dosa tak masuk syurga dia. Betul tak? Orang yang khauf dalam syurga tak ada takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tak duka cita, tak takut. Orang dalam syurga. Apa satu lagi? Sabar. Nak sabar apa lagi? Nak sabar susah? Tak susah. Nak sabar orang apa, tak ada apa. Maka syukur ini di atas dunia kita syukur, masuk dalam syurga syukur lagi. Ini menunjukkan bahawa darjat syukur itu, pangkat syukur itu lebih tinggi daripada yang lain. Dan tiada ada dalam syurga itu khauf dan zahid dan sabar. Dan kerana berkekalan syukur itu dalam syurga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tengok ni surah Yunus ayat 10. Artinya dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Tutup kurungan, selepas alam itu tutup, tamatlah terjemahan ayat. Ayat Quran ini cerita kepada peringkat orang dalam syurga. Bila selesai semua urusan masuk ke syurga, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan mereka bila masuk ke syurga, mereka kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Perasan tak tidak muslimin dan muslimat, bacaan ni, ayat ni ramai di kalangan kita dia buat penamat doa. Bila ustaz ke siapa dia untuk lebar berdoa, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dia cerita orang dalam syurga puji Tuhan. Sekarang ni siapa berdoa? Kita berdoa ke orang dalam syurga berdoa? Kita berdoa. Kalau kita doa, tak kenalah kita kata wa akhiru da'wahum. Kita kata wa akhiru da'wana, akhir doa kita ni alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ingat, fiqh doa ni penting. Kita pergi baca terlalu terikut-ikut. Betul lah doa ni doa orang dalam syurga, tapi bukan tempat kita sini. Selalu kita cerita ke banyak orang ni salah teknikal. Dia pergi pasal dia baca dalam buku. Pergi haji, pergi umrah, baca doa haji. Tak kena tempat. Pergi kita baca cerita dalam Quran ni orang doa orang dalam syurga, kita baca kita sini wa akhiru da'wahum, akhir doa mereka. Siapa mereka? Orang dalam syurga.
Jadi apa? Kita duduk di atas dunia hari ni sedang memohon pada Allah Ta'ala nak masuk syurga. Jadi gunalah bahasa wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Kita akhir doa kita ni alhamdulillahirabbil alamin. Dia panggil fiqhud doa tu kena. Baik, kita bukan nak bahas doa, nak cerita bab syukur. Itu yang pertama. Darjat yang pertama. Kenapa syukur lebih tinggi daripada sabar? Lagi lain kerana syukur berterusan. Dalam masuk dalam syurga nanti pun kita masih lagi menggunakan syukur pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dan kerana ada syukur itu setinggi-tinggi pangkat, kerana tidak ramai orang yang sampai kepadanya. Allahu Akbar. Berat tak berat? Sebab apa? Tidak ramai manusia yang boleh naik darjat syukur. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Surah As-Saba ayat 13. Artinya, dan sedikit daripada sekalian hambaku yang banyak bersyukur. Tutup kurungnya. Allah Ta'ala kata di sini tidak ramai, qalil, sedikit di kalangan hamba aku yang bersyukur. Jadi adalah cerita dalam kitab-kitab tentang orang-orang yang saleh dulu. Dia ada doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang termasuk di kalangan orang sedikit. Jadi orang tegur dia, Syekh, apa benda awak ni? Kenapa nak jadi orang sedikit? Kita nak jadi orang ramai. Umat Islam ni, Nabi kita bangga-bangga dengan umat yang ramai. Mau nak jadi sikit, kenapa? Dia kata, kamu kena tanya aku dulu apa sebab. Sebabnya Allah Ta'ala kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit di kalangan hamba aku yang bersyukur. Maka aku minta dengan Allah Ta'ala nak masuk di kalangan al-qalil, orang yang sedikit itu. Tinggi tak tinggi fiqh dia? Tinggi. Jadi kita kena tanyalah. Apa saja pun benda-benda yang kita dengar, yang kita tidak faham, tanya balik orang yang baca tu, apa makna ni, apa arti ni. Kalau tidak, kita akan tuduh orang tu, apa benda dia ni, melawan arus ni. Orang nak ramai, dia nak sikit. Orang nak banyak, dia nak sikit. Tak. Maksud dia ini, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedap kerja tu. Itu dua kelebihan syukur. Yang ketiga, dan adalah syukur itu, letak nombor situ, dan adalah syukur itu sebagai penambah nikmat. Allah Ta'ala akan tambah nikmat bagi mereka yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur, Tuhan tambah nikmat. Kerana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim ayat 7. Demi Allah, jika kamu syukur akan nikmat aku, nescaya aku tambahkan daripadanya. Daripadanya tutup kurungan. Ini menunjukkan Tuhan kata, kalau mu nak lagi nikmat, syukur apa yang telah ada. Hari ni ramai kau orang syukur? Tak ramai. Yang ramainya orang tamak ada. Dapat nikmat, nak lagi, dapat, nak lagi, kejar lagi, tak tahu masa. Jadi yang bersyukurnya tidak ada. Bukan tidak ada, maaf, qalil. Allah Ta'ala gambarkan di sini, tidak ramai yang bersyukur. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Artinya, tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu. Allah Ta'ala tidak akan seksa kamu jika kamu syukur akan segala nikmatnya dan kamu beriman kepada Allah. Tutup zakat tu. Yang kelima, kelebihan syukur lagi, dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Orang bersyukur, orang ini akan dapat pahala yang besar. Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Surah Ali Imran ayat 44. Artinya, dan selagi akan membalas oleh Allah Ta'ala akan sekalian orang yang bersyukur akan nikmatnya. Tutup kurungnya, lepas nikmatnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habislah ayat-ayat Quran, kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabir. At-ta'imus syakiru
bimanzilatis shaimis sabir. Tengok nombor 6 di bawah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi wal Imam Ahmad wa Ibnu Majah, sanadnya sahih. Ditulis kat bawah tu hadis sahih. Artinya orang yang makan dalam keadaan dia bersyukur pada Allah Ta'ala, dia makan dan dia bersyukur, adalah menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Tinggi tak tinggi darjat? Lepas sabar itu tutup kurungan. Tamat terjemahan hadis. Orang yang makan tapi dia syukur, Allah Ta'ala beri darjat dia sama dengan orang berpuasa yang bersabar. Tapi kalau kita makan tak bersyukur, tak ada apa-apa darjat. Darjatnya darjat kenyal je lah boleh, lain tak dapat. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Orang yang puasa boleh pahala banyak, orang yang makan yang bersyukur juga mendapat pahala yang banyak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Ya Allah, cerita satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah isteri dia, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata, ya Aisyah, aku minta izin malam ni nak beribadat pada Allah. Malam itu malam gila-gila dia tidur dengan Aisyah, tapi dia minta izin nak beribadat malam ni, tak mau tidur. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, saya suka sangat duduk dekat dengan Nabi, tapi saya tak halang Nabi nak beribadat, maka saya lah beribadat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun sembahyang malam dia, falam yazal yabki. Dalam salat dia Nabi kita menangis sampai basah ni dagu dia, basah, berterusan menangis sampai basah janggut dia. Bila dia sujud dia menangis, basah pula bumi. Allahu Akbar. Jadi apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi menangis? Ya Rasulullah, apa sebab engkau menangis? Dan sungguhnya telah mengampuni, Allah Ta'ala telah ampun kepada engkau ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir, dosa yang terlepas, dosa yang akhir. Tak ada dosa dah, menangis buat apa lagi? Dosa tak ada, buat apa menangis? Buat menyusah orang habis air mata je. Apa Nabi jawab? Ini tanda tepat jawapan dia ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Nabi kata, hei, tidakkah aku itu seorang hamba yang banyak mensyukur? Afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Lepas banyak syukur itu tutup kurungan. Hadis ini menceritakan akan dia oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi kita kata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban atau meriwayatkan dia. Sebab dalam kitab riwayat hadis ni orang tak kata cerita, orang kata riwayat. Riwayatkan, dikeluarkan oleh Bukhari ataupun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, itu cara dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun padanya 3 perkara. Tadi kita dengar dah, syukur itu ada berapa kelebihan? 5 kelebihan. Kemudian syukur itu pula berhimpun padanya 3 perkara. Dalam syukur itu ada 3 perkara yang besar lagi. Yang pertama ilmu, yang kedua kelakuan, yang ketiga pekerjaan. Dalam syukur ni ada 3 cara: ilmu, kelakuan, tingkah laku kita, dan pekerjaan, kerja buat kita. Ada 3. Adapun ilmu, ini dia nak hurai ni. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daya daripada yang lain daripadanya. Mana tidak ada siapa yang boleh beri nikmat ni selain daripada Allah. Kita syukur ke kita tak syukur ke, nikmat itu mari daripada siapa? Daripada Allah. Dan jika melihat akan nikmat yang datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua. Kalau kita tengok nikmat mari ikut makhluk,
Kita dapat gaji daripada majikan. Kita dapat makan, orang bagi derma kepada kita. Ini nikmat orang beri. Itu dia panggil sebab. Yang memberi sungguh nikmat siapa? Allah. Kena letak situ. Menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya hakikatnya. Tidak ada nikmat itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sebenar mari daripada Allah. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap kali engkau dapat nikmat. Setiap kali kita dapat nikmat, maka kita letak ilmu kitanya apa dia? Semua ini daripada Allah. Awak ni juru tukang bagi je. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Suratul Nahli ayat 53. Dan barang ada yang ada pada kamu daripada segala nikmat, apa barang yang kamu dapat segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Tutup kurungan. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Jadi kita ingat ilmu tentang syukur ini apa dia? Kita mengetahui bahawa semua nikmat yang mari ini daripada Allah melalui ikut tangan manusia. Kita pergi kepada kategori yang kedua. Adapun kelakuan, maka engkau sukacita dengan Tuhan, engkau gembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat serta engkau membesarkan akan dia. Kita suka Tuhan bagi nikmat dan kita agungkan Allah, kita besarkan Allah. Dan menghinakan akan diri engkau. Jadi kita hina diri kita. Sebabnya kalau Tuhan tak bagi rezeki, tak dapat. Dapat tak dapat? Nak makan pun tak boleh. Dalilnya berapa ramai orang kerja kuat, orang kerja balok mana dengan batai kayu besar, masuk dalam hutan berapa hari berapa malam. Orang kerja rumah batu, duduk pikul ke batu daripada pagi sampai gelap. Orang menoreh duduk tawah ke batai getah pagi sampai tengah hari. Betul tak? Banyak tu ya boleh duitnya. Tak banyak mana. Sebab rezeki tu tentu dah. Banyak ni ya boleh. Maka kalau kita fikir lagu ni, kita syukur sungguh-sungguh pada Allah SWT bahawa nikmat ni mari daripada Allah. Bukan mari daripada batai getah. Batai getah tu tulu waktu beli susu kita. Yang ketiga, dan adapun pekerjaan, maksudnya yang ketiganya pekerjaan, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu, engkau pakai itu maksudnya engkau gunakan segala nikmat itu kepada jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarangnya. Jadi kita guna nikmat itu mengikut jalan yang Tuhan suruh, jangan sekali-kali guna di jalan yang dilarang. Seperti engkau gunakan mata engkau untuk melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat, dan jangan engkau guna akan dia pada melihat yang haram. Mata kita ni jangan kita guna nak tengok benda haram. Kalau guna tengok benda haram, maknanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Seperti perempuan ajnabiyah. Letak baris itu, perempuan ajnabiyah. Apa dia ajnabiyah? Artinya perempuan yang bukan mahram. Mahram tu letak baris, mi baris atas. Mahram. Ramai di kalangan pembaca kitab ke, orang yang bercakap ceramah ke, dia kata muhrim. Salah dari segi bahasa. Muhrim maksudnya orang yang pakai ihram. Orang Mekah pakai ihram itu muhrim. Mahram orang yang tak boleh kahwin dengan dia. Tak letak baris. Pelajar-pelajar ni tanda betul-betul. Mahram, letak baris mi baris atas. Mahram, siapa dia mahram tu? Tanda situ, iaitulah orang-orang yang haram nikah dengan dia. Mak dia, mak saudara dia, nenek dia, atuk dia, adik-beradik dia, anak saudara dia, cucu dia, itu dia panggil mahram. Jadi kalau kita tengok pada orang yang mahram, tidak berdosa. Tapi pergi tengok pada orang ajnabi, haram. Sebab itulah orang-orang perempuan, tua ke muda ke, mesti tutup aurat. Betul. Jangan duk kembali katung gitu. Jangan. Dia kata tua dah, tak ada orang nak. Jangan kata. Imam Syafi'i sudah kata dah, likulli saqitatin laqit. Setiap benda jatuh
ada hak jengutik, ada juru pungut, ada. Benda jatuh akan ada hak juru pungut. Daun jatuh, kambing makan. Kalau tak ada kambing, orang bandar tu kutik. Dia kata ada, setiap benda jatuh ada orang kutik. Hak tua, cara tua. Nah, kalau tidak tak berlarak lah kita orang tua-tua ni. Tak lalu makan dah. Jadi lagi. Terus tak jadi. Itu dia panggil, walaupun orang tua, aurat dia masih lagi kena jaga. Jangan duduk main macam orang-orang yang tidak beragama lah gitu. Nasihat. Hak muda lebih utama lagi lah kena jaga. Ni orang muda dengan tua sama ya. Tak reti pakai baju belakang zaman model hari ni. Tak reti pilih saya, tak reti. Kakak pakai baju adik. Adik tak pakai baju lasso. Jumpa belakang dia. Jadi kalau tengok bukan mahram, kita kena tunduk mata kita. Kalau tidak, tengok benda yang haram yang menyebabkan kita tidak syukur pada mata. Siapa dia mahram dan bukan isteri engkau? Isteri kena tengok pula. Isteri dia kena tengok siang dan malam. Kena tilik sengoti-ngoti. Biar cek belakang. Bila pula naik jerawat mek ni? Biar boleh gitu. Ni bini tak apa nak tengok. Dia tengok metok duk jual di restoran tu. Dan bukan sahaya. Sahaya itu maksudnya hamba engkau. Zaman dulu lah, zaman ada hamba dulu, ada hamba. Sekarang ni tak ada hamba dah. Tapi ada juga orang salah faham. Dia kata bibik tu hamba kita ke? Mana hamba mu bibik tu? Kita kena bayar gaji. Hamba tak payah bayar gaji apa? Boleh guna dia lagi. Bibik tak boleh guna dia. Boleh buat mengasuh je. Lepas-lepas dia lari. Nah. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah, untuk memberi nafkah anak isteri engkau, dan menggunakan harta untuk menuntut ilmu. Orang nak ilmu lah ni kena bayar. Kalau belajar di kolej lah, di universiti lah, ribu-ribu satu penggal, satu fasal, banyak bayar. Kursus-kursus pun hari ni banyak. Satu-satu camp motivasi 3 hari 300, 500, 1000 ada. Bayar. Orang bayar sekarang ni, orang standard. Tapi kalau mari masjid tak ada bayar, tak minat selalu. Dia panggil orang zaman moden ni orang standard, dia panggil standard. Orang agah free tak mari. Kalau bayar mahal pergi selalu. Kita masjid sikit hari kena suruh ambil bayar juga, baru orang mari nampaknya. Dan menunaikan haji, tiada menggunakan harta pada jalan maksiat. Jangan guna sekali-kali untuk maksiat, seperti judi dan loteri dan ekor tu judi lah kalau tu, loteri, judi, ekor. Lo ni hak baru ni pula ni memancing pula dah. Segala jalan mana-mana pun duduk main iklan pancing. Ada apa ni? Bayar satu joran boleh hadiah 1000, 5000. Ini ada unsur perjudian dalam tu. Jangan duduk main. Ada larangan keras dah benda ni, tapi orang berdegil, dia marah pula pada kita. Apa ni Abu Anas ni? Larang orang nak main duit ni. Lah, ambillah tanggungjawab daripada Allah. Kita sudah lepas tanggungjawab kita, dah tegur dah nasihat dia tak dengar juga, silalah. Buatlah apa yang kamu nak, kita jumpa daripada Tuhan. Dan meminum arak wal iazubillah. Jadi kita tahulah nak bersyukur itu 3 kategori. Bersyukur dengan ilmu, bersyukur dengan kelakuan, dan bersyukur dengan apa tadi? Yang ketiga, dengan pekerjaan, dengan amalan. Ilmu, kelakuan, dan amalan. 3 cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita berpindah pada tajuk yang lain pula. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu. Ini dipanggil syarat, tanda kat tepi, syarat sempurna syukur. Nak suruh sempurna syukur itu apa syarat dia? Melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya. Jadi kita syukur Allah Ta'ala beri keluasan kepada kita, hidup, kita syukur. Maka melihat ia pada tiada suatu itu ada hikmah dan rahsia dan kasih Allah Ta'ala padanya, maka mengerja ia akan dia. Kita tengok setiap benda yang Allah Ta'ala suruh ni mesti ada hikmah, mesti ada rahsia. Kita mesti kasih kepada setiap arahan Allah. Kata ulama, alimaha man alimah. Rahsia hikmah ni ada orang tahu dan ada tak tahu. Jadi kita yang tak tahu ni pun ikut terus buat. Jangan kata aku tak tahu apa sebabnya Tuhan suruh buat benda ni. Tak payah.
Tak tahu pun tak apa, tahu pun tak apa. Dia panggil ikut arahan. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia akan dia. Kita tak nampak kasih Allah ni. Ini martabat ihsan ni. Maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Tuan Syekh kata apa? Kalaulah mu ni payah nak naik taraf, Allah Taala ni kasih kita pada Allah Taala semua sekali ni macam nak buat, maka kita ikut yang Nabi kita ajar dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana di dalamnya, dalam sunnah itu beberapa hikmat dan rahsia, sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Kita tak tahu tak apa, tapi hak Nabi buat mesti ada hikmah. Hak Nabi suruh mesti ada hikmah. Tahu tak apalah, tak tahu pun tak apa, yang penting ikut sunnah. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu, ini orang yang langgar arahan. Siapa dia ni? Kumpulan yang terakhir yang tidak baik ini. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia, telah kafir ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Taala. Maksud kafir di sini, kufur di sini bukan maksudnya kufur jadi murtad, jadi masuk jadi orang kafir apa ni? Kafir akidah, tidak. Mana kufur di sini kufur nikmat Allah Taala. Nikmat bui Tuhan bui kita nikmat, kita kufur. Sekalipun maksiat itu dosa kecil, Allahu Akbar. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Tengok orang perempuan ajnabi, maka telah kufur ia akan nikmat mata. Allahu Akbar. Kena pakai spek hitam lah kita. Orang perempuan tak kerti bahasa zaman ni. Tak pakai auto tutup aurat. Jadi kita lah kena tutup mata. Nak pejam mata, sepak jalan orang pula. Pakai semi hitam tak nampak. Dia tutup aurat hitam belakang depan. Tu dia. Tak tahu ni cakap nak buka macam dah. Bukan pakai spek hitam, pakai spek dah suka cerah ada. Mana sana? Jadi maka telah kufur ia akan nikmat mata, dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari. Allahu Akbar. Dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia. Seperti matanya dan matahari dan langit, kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata, dan tiada sempurna matahari dan cahayanya melainkan dengan langit. Dia kait semua. Oleh kerana mu tengok benda haram dengan mata. Mata tak boleh tengok kecuali ada cahaya matahari. Cahaya matahari duduk di langit. Maka kita kufur semua dengan tiga nikmat. Hanya kait gini berasa beratlah kita. Berasa penat. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Taala di bumi dan di langit. Dan qiyas olehmu atas segala perkara ini, segala maksiat yang lain. Qiyas olehmu dengan perkara ini yang dibahaskan ini kepada maksiat yang lain. Maksiat telinga pula. Bila kita dengar maksiat, dengar orang mengopak orang, dengar orang caci orang, dengar orang muzik, dengar nyanyi yang haram, kita kufur nikmat telinga. Patut kait pula lah. Telinga tak boleh dengar kecuali dengar ada suara. Pula jadi kufur dengan suara pula. Suara tak boleh dengar kecuali angin buat mari. Kufur dengan angin. Banyak ni kaitan tu berterusan. Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan dengan beberapa nikmat. Betul. Nikmat tangan. Kita pergi pegang benda tak baik. Pergi curi barang orang. Berapa nikmat kita langgar? Nikmat tangan satu langgar. Nikmat kaki lagi. Kaki tu lu bawa tangan lagi. Kau tangan boleh pergi sendiri ambil barang orang. Lepas tu klik semula duduk sini. Tak ada. Dia berjalan. Nikmat mata lagi. Mata jom berjalan laginya. Banyaklah ceritanya. Jadi yang melazimkan ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi. Jadi semua termasuk belakang langit dengan bumi, angin, udara semua. Dan bahawasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka menunaikan ia akan dia dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala ketunggalannya. Jadi syarat nak sempurna syukur lagi, iaitulah ikhlas kepada Allah. Pasal apa kamu buat gini? Syukur.
Sebab apa syukur? Kerana Allah Ta'ala yang beri nikmat pada aku. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya. Jadi oleh kerana kita nak syukur, syukur ini perlu kepada ikhlas. Maka kerana yang demikian itu, saya akan sebut tentang ikhlas pula selepas daripada bab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan masuk bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Jadi 10 perkara ini berkait rapat. Taubat dengan khauf, khauf dengan sabar, sabar dengan syukur, syukur dengan ikhlas. Dia berkait berjalan semua. Jadi 10 perkara ni adik-beradik kembar yang tak boleh dipisahkan. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan kita yang seterusnya, bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.